Baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa walah ila qiyamis sa'ah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ya mu'allima Ibrahim 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba 'amalin yuqarribuna ila hubbika ya rabbal alamin. Allahumma yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair, Allahumma amin. Amma ba'd, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu sekali lagi pada malam ini dalam kelas Bahasa Arab Al-Quran. Tukang cakap ni orang yang sama, kan? Majoriti orang yang berada di dalam kelas pun orang yang sama, tapi kita mempelajari topik yang lain. Alhamdulillah, Allah terus rezekikan kita kelapangan masa dan juga kekuatan untuk terus belajar. Nikmat yang kita nak syukuri bersama kerana ramai orang yang mempunyai masa yang lapang, mempunyai kesihatan yang baik, mempunyai keuangan yang bagus, kan tetapi Allah tidak dorongkan dia untuk belajar berkaitan dengan agama, khususnya berkaitan dengan Al-Quran ini. Dan mempelajari kelas tadabbur sebenarnya dah cukup bagus dah sebenarnya, kan. Semua yang menyertai kelas tadabbur semalam ataupun di mana-mana sahaja sebenarnya dah cukup baik dah. Didorongkan untuk masuki kelas tadabbur dan bersedia untuk belajar tadabbur setelah membaca. Sebab nak belajar tadabbur dia berbeza dengan membaca, dan baca dia mudah, bolehlah kita baca je, memikirkan tajwid-tajwidnya lah. Nak belajar tadabbur kena duduk dengar dan kadang-kadang kena berfikir pula kan tentang ayat tu. Dah cukup, masya-Allah dah, bagus. Ditambah pula masuk pula belajar bahasa Arab, so itu lagilah 2 kali 3 kali ganda bagus, sebab memilih untuk menambah kepeningan kepala dengan belajar benda-benda ni semualah. Bukan benda, perkara ni bukannya mudah. Belajar bahasa Arab tak mudah, belajar Quran dia tak mudah. Kan tetapi kemudahan dan kesusahan itu semuanya datang daripada Allah SWT. Yang susah Allah boleh jadikan dia semudah ABC, alif bata sahaja, jika Allah kehendaki perkara demikian. Baik, malam ini kita sambung kelas Bahasa Arab Al-Quran kita. Berada di mana kita? Isim jamak. Isim jamak. Baik, kita berada pada bahagian isim jamak. Aduh, jauh nak recall balik tu, kan. Itu belum lagi kita nak recall semula apa yang kita dah pelajari nun di awal dulu, kan. Tanda isimnya, kemudian tanda fi'ilnya. Tambah pula kita dah masuk pada bahagian yang kedua ini. Dan kita bermula pada bahagian kedua ni dengan kita kenal apa? Isim mausul. Betul, isim mausul. Kita kenal apa? Kita bermula bahagian kedua ini dengan kita kenal bentuk isim. Itu tajuk besar dia lah. Bentuk isim, kan? Yang mana kita sebutkan dia ada 2. Apakah ia? Nakirah, isim makrifah. Baik. Kita ada isim yang namanya nakirah dan kita ada isim yang namanya ma'rifah. Baik. Apakah dia nakirah dan apakah dia ma'rifah? Satu nakirah umum, indefinite. Nakir. Baik, nakirah dia adalah sesuatu yang umum. Okey. Jika begitu makrifah dia adalah sesuatu yang Khusus. khusus.
Baik. Di sini yang kita sebut sebagai indefinite. Dan di sini namanya adalah definite. Baik. Tanda untuk nakirah. Tanwin. Tanda, apakah tanda dia untuk nakirah? Tanda untuk nakirah dia sangat-sangat mudah. Tanwin. Iaitulah diakhiri dengan tanwin. Sama ada atas, bawah ataupun depan. Tanda yang paling mudah sekali. Kiranya waktu mula-mula dulu kita belajar isim, salah satu tanda asasnya ialah diakhiri dengan tanwin. So bila kita dah pergi peringkat seterusnya, kita tahu oh tanwin itu dia memang tanda untuk isim, tapi rupa-rupanya dia adalah detail sikit, dia adalah tanda untuk isim nakirah, namanya, nama panjang dia. Baik. Isim ma'rifah, tanda asas dia. Ini kita cerita dari sudut tanda. Alif lam. Tanda asasnya ialah Alif lam. kita ada alif lam. Alif lam. Ini tanda asas dia. Tanda ini juga kita telah pelajari pada tanda asas isim, dan ini tanda yang paling kerap dan paling mudah untuk kita jumpa. Kita tahu perkataan yang bermula dengan alif lam dia adalah isim, dan di peringkat ini kita dah tambah satu lagi maklumat, dia bukan saja isim tetapi namanya adalah isim ma'rifah. Namanya adalah isim ma'rifah. Dia telah dikhususkan kepada sesuatu. Kan? Contoh kalau kita sebut perkataannya Al-Quran. kita sebut masjidun dan juga Al-Masjid. al-masjid. Kan? Satu diakhiri dengan tanwin, Satu lagi dimulai dengan alif lam. satu lagi didahului dengan alif lam. So ada dua, masjidun dan juga al-masjidu. Kan? So kalau masjidun, kalau terjemahannya kita terjemahkan macam mana? Masjid itu. Masjid. Masjid itu. Masjidun. Masjid je lah. Masjid. 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 Kalau bahasa Melayu dia panjang sikit lah. Kalau bahasa Inggeris Dia Mosque. mouse. dia akan jadi a mosque. Kalau al-masjid Masjid The itu. mosque. The mosque. dia akan jadi the mosque. So ini perbezaan dia. A dan juga the lebih spesifik. Kalau di sini bahasa Melayu sebuah masjid yang terjemahannya. Kalau al-masjidu masjid itu, dia jadi spesifik, masjid yang tertentu. Dan bentuk begini, kenapa nak perlu belajar mengetahui bentuk begini? Kerana bentuknya sangat banyak dalam Al-Quran. Perkataan yang sama tetapi ada tempat yang Allah gunakan dengan tanwin dan ada tempat yang Allah gunakan dengan alif lam. Maka mesti ada perbezaan walaupun sedikit, kan, walaupun sedikit dari sudut makna, tapi mesti ada perbezaan kerana bentuk perkataannya itu berbeza. Dan dia berbeza bukan pada tulisan, tapi dia berbeza bezanya itu ada yang pada baris dan ada yang perbezaannya pada tulisan, tapi tak ketara pun, hanya alif lam dan juga baris tanwin sahaja. Baik, ini bahagian yang telah kita ambil bentuk isim. Dan untuk ma'rifah, tanda asasnya ialah alif lam sahaja. Baik. Akan tetapi tu kita belum habis lagi dengan ma'rifah. Kenapa? Ada lagi. Kerana ada lagi. Kerana ma'rifah itu ada dia punya kumpulan dia. Dia ada dia punya gang dia punya clan dia. Yang dinamakan juga sebagai ma'rifah. Baik, apa yang telah kita ambil? Domir. Isim domir. Pertama, yang masuk dalam ma'rifah ialah dhamir. Baik, cantik. Lagi? Kata nama tunjuk. Baik, Itu nama kata tunjuk.
Okey. Isyarah. Hmm. Ada lagi? Kata nama hubung. Kata hubung. Kata nama khas. Baik. Ada lagi kata Isim bahasa Arab Ustaz, isim isyarah, isim alam. nama khas. Masya-Allah. Okey. Kata tunjuk ini tadi, bahasa Arabnya apa? Mausul. Mausul. Isyarah. 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 Kan dah kena marah. Minta maaf, minta maaf. Silap. Itu nasib baik kawan tu, kalau cucu dah kena piat dah tu. Berapa kali upah kata isyarah. Kata hubung apakah ya? Allah Mausul. 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 Masya-Allah. Kata nama khas. Kata nama khas. Isim alam. Isim alam. Masya-Allah. Saya tuliskan dalam Arabnya isyarah. Kita ada mausul dan juga alam. Alam tulisannya tanpa alif. Isyarah, mausul, asalnya macam tu, alam, macam itulah. Baik, ini semua masuk dalam bahagian kumpulan isim ma'rifah. Maknanya apa sahaja domer itu adalah isim dan dia adalah isim ma'rifah. Sebelum ni kita kata domer kategorinya adalah isim. Sekarang tambahan maklumat yang kita dapat ialah domer dia adalah isim ma'rifah. Sebab kalau kita sebut contoh hum yang bermakna mereka. So kita dah spesifik tak dengan satu kumpulan? Ya. Ya, kita dah spesifik dengan satu kumpulan. Kalau kita sebut dia, so kita dah tahu dah ada orang yang tertentu. Kamu, kami, saya, itu semua dah ada yang tertentu, khas ataupun khusus yang kita tunjuk. Maka domer semuanya masuk dalam isim ma'rifah. Kemudian datang selepas itu antaranya kata tunjuk. Kata tunjuk. Apakah ada antara kata tunjuk? Haza. Okay. Kita ada bahasa Melayu kita itu, ini, di sana, di situ. Dan bahasa Arabnya kita ada haza, hazihi, haulai. Untuk tunjuk yang jauh. Jauh. Dekat. Dekat. Jauh. Dekat. Dekat ke jauh? Haza, hazihi, haulai. Dekat. Jauh Untuk saja. haza, hazihi, haulai kita ada. Itu untuk dekat. Kemudian kita ada jauh. Zalika, tilka dan juga ulaika, itu untuk jauh. Kemudian kita ada semua isim mausul. Allazi, allati dan juga allazina. 3 je kita ambil. Kemudian isim alam semua kata khas. Okey ke? Kena selak juga. Tak selak taklah. Dah ingat. Baik, nanti saya akan sertakan table sebenarnya. Cuma di awal saya selalunya tak beri dulu. Kenapa? Kerana saya lebih menggalakkan untuk kita menulis. Sebab menulis dia membantu untuk ingat. Bantu, so saya prefer untuk tulis dulu. Nanti saya akan berikan table insya-Allah yang ringkasan supaya untuk orang kata quick review. So kalau kita baca tu tak apa-apa nak ingat, kita just boleh tengok table tu sahaja. Isim mausul sikit je kita ada 3. Isim alam dia terbukalah semua kata nama khas. Baik. Ini yang telah kita ambil pada bahagian bentuk isim. Bentuk isim. Dan domer ini kalau kita lihat untuk isim ma'rifah, domer sangat banyak dalam Quran. Isim isyarah juga sangat banyak. Haza, hadhihi, ulaika, haulai, sangat banyak. Kata hubung juga, allazi dan juga allazina, sangat banyak. Kata nama khas itu kebanyakannya dalam Quran adalah nama para nabi. Itu yang paling banyak.
pertama nama para nabi yang paling banyak. Yang kedua nama kaum-kaum dia, kaum Ad, kaum Samud, nama kaum dia itu yang paling banyak. Yang ketiga yang paling banyak nama tempat. Itu pun nama tempat tak banyak, ada hanya beberapa. Kita ada Bakkah, Makkah, Madian, Sabak, hanya beberapa sahaja nama tempat yang disebutkan dalam Al-Quran. Kita Misra, Mesir Madinah. ada. Kita ada Masjid Al-Aqsa, itu tak banyak. Kata nama khas ataupun isim alam dalam Quran dia ada, tapi majoritinya kita mudah untuk nak kenal kerana kebanyakannya adalah nama. Dan kalau kata nama-nama lain pun, nama tempat ke nama apa, dia adalah nama yang kita dah familiar kan. Masjidil Aqsa ilal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, kita dah familiar. Sebut je Madian, kita familiar kan, dengan nama-nama tu semua kita dah biasa dah dengar. InsyaAllah tak jadi masalah untuk isim alam ataupun kata nama khas. Yang dhamir kita dah jumpa dia di sini dah banyak kali dah, dan di sini, dan kita akan terus jumpa dia selepas ini juga. Yang mungkin kita mencabar sedikit adalah pada bahagian isim isyarah dan juga isim mausul. Antara dua ini, isim isyarah dan juga isim mausul, kalau kata disuruh pilih mana satu yang lebih nak diberi perhatian, saya akan memilih kata hubung ataupun isim mausul, kerana dia lebih banyak digunakan dalam Al-Quran berbanding isim isyarah, kata tunjuk. Hadza, hadhihi, haula'i, dzalika, tilka, itu ada, tapi isim mausul dia adalah lebih banyak lagi penggunaannya dalam Al-Quran, dan dia hanya ada 3 sahaja yang di awal ini yang kita fokus kan, hanya allazi, allati dan juga allazina. 3 je yang kita fokuskan dulu di awal ni. Yang lain ada dalam Quran digunakan tapi tak banyak. Yang banyak hanya 3 ini sahaja. Baik. Ini hanya review ringkas sahaja. Sudah tentu lebih baiknya kita nanti pergi kepada ayat Al-Quran tu untuk kita kategorikan dia. Baik, setelah itu kita telah melihat kepada apakah dia? Satu lagi bahagian yang namanya ialah golongan isim. Golongan isim. Namanya ialah golongan isim. Golongan isim. Ni kita nak cerita isim dari sudut dia punya golongan dia pula. Baik, apakah dia? Kita ada berapa? 3. Kita ada pecahannya 3. Yang pertama namanya Mufrad. Mufrad, musanna. Yang pertama mufrad. Yang kedua namanya musanna. Yang ketiga namanya ialah jamak. Baik. Apa cerita kita dengan mufrad, musanna dan juga jamak? Baik, ada yang sebut golongan. Mungkin juga boleh kalau kita nak sebut dia dari sudut bilangan pun boleh juga. Ada yang letakkan dia dari sudut bilangan sebab dia adalah cerita tentang bilangan. Mufrad bilangannya adalah 1, singular. Musanna bilangannya adalah 2. Jamak bilangannya adalah lebih daripada 3 dan ke atas. Itu dikira jamak. Untuk golongan isim, yang pertama yang semuanya masuk dalam kategori ini adalah apa? Yang pertama sekali adalah dhamir. Dhamir yang telah kita pelajari itu 4. Maka ada dhamir yang mufrad, ada dhamir musanna, ada dhamir jamak. Di sini kita mula kenal dhamir musanna lah. Sebelum ni saya tak bawakan, kita hanya ambil dhamir mufrad dan juga jamak sahaja. Kerana itu yang paling banyak dan paling kerap digunakan dalam Al-Quran. Musanna ada tapi tak banyak. Tapi bila sampai pada golongan isim ataupun bilangan isim ini, kita mula melihat pada dhamir musanna ataupun duaan. Maka setiap dhamir yang kita jumpa dalam Quran itu ada bilangan dia.
itu ada bilangan dia. Contoh mufrad kita ada Ana. domirnya adalah Huwa, huwa. huwa, huwa. Huwa. Wa. Huwa menunjukkan Ya. kepada seorang dia, Ya. kan, merujuk kepada maskulin. Dan contohnya huwallah. Huwallahu alladzi la ilaha illahu. Dan yang gunakan adalah dia, huwa. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan. Gunakan hiya, huwa. Maaf. Maka huwa dia adalah dhamir. Dhamir apa? Dhamir mufrad. Maka daripada satu perkataan, contoh kan, dhamir, kita mula kenal dia sebagai apa? Kita mula-mula kenal dia sebagai isim, betul tak? Kemudian kita kenal dia sebagai ma'rifah. Kemudian sekarang kita kenal dia sebagai mufrad. Maka dalam satu dhamir itu dia ada 3 maklumat. Dalam satu dhamir itu, isim, dia adalah ma'rifah, dan bilangannya itu bergantung kepada dhamir itu. Yang berada pada mufrad huwa dan juga hiya. Seorang lelaki untuk maskulin dan juga untuk feminin. Kemudian kita ada anta dan juga anti. Ana. Untuk orang yang sedang kita bercakap dengannya. Kemudian kita ada ana untuk orang yang sedang bercakap. Untuk musanna, ni tak rajin dengar ni. Huma. Musanna senang saja, kita ada huma aje. Huma. Dan juga Antuma. antuma, hanya ada 2 sahaja, huma dan juga antuma. Sama dua-dua untuk maskulin dan juga feminin, sama. Huma dan juga antuma sama untuk maskulin dan juga untuk feminin. Dhamir kita ada hum, Jamak. Kunna. kunna, Antum. untuk jamak. Antum. Dan kita ada Antum. nahnu. Nahnu. Nah. Maaf, sebelum tu kita ada ni, Antum. Antuna. kita ada antum. Oh, ni tak belajar lagi lah Ustaz. Dah lah. Jamak ni. Dah Belum, jamak belum lagi. belum. Kita baru tengok sahaja. Dah baru. Tapi dah tengok lah. Kita baru tengok sahaja. Baik, maka ini dhamir-dhamir. Pertama, dhamir dia ada pada bilangan-bilangannya tertentu. Kita dah ambil pada mufrad dan kita telah ambil pada musanna. Baik. Ini paling golongan isim kita. Untuk mufrad, penceritaannya hanya dhamir. Hanya dhamir. Ada tanda tak untuk dhamir? Untuk mufrad tak ada. Untuk dhamir itulah dia, untuk perkataan yang berbentuk mufrad dia tak ada tanda. Dia tak ada tanda. Contoh perkataan Al-Quran. Dia adalah satu mufrad. Tapi dia tak ada tanda yang khusus untuk kita nak ambil pada dia. Memang kita kenal dia punya perkataan. Contoh perkataan al-masjidu. Itulah dia. Satu masjid. Dia tak ada tanda yang khusus untuk kita nak kenal perkataan mufrad. Dalam Quran kita ada perkataan Baqarah. Baqarah. Baqaratun. Kalau kita nak kata tanda dia adalah baris depan, tak boleh. Nak kata tanda dia baris bawah ataupun baris atas juga tak boleh, kerana dia berubah-ubah dia punya baris itu. Maka untuk mufrad, perkataan yang berbentuk mufrad singular selain daripada dhamir, itu tak ada tanda untuk kita kenal. Kita memang lihat pada terjemahan perkataan dia. Kita kena agak-agaklah perkataan tersebut. Janji dia adalah kata nama. Dia adalah benda ataupun nama orang. Yang kita boleh kenal untuk mufrad adalah dia punya dhamir sahaja. Kesemua dhamir sama ada dia stand alone, dia duduk seorang-seorang ataupun dia bersambung dengan perkataan yang lain. Baik.
Kemudian kita telah melihat pada musanna. Musanna saya tarik sikit je. Ada tanda. Okey. Untuk musanna kita ada Tanda. domirnya dan kita ada tanda musanna untuk kita nak kenal satu perkataan itu. Dia adalah musanna. Dia ada tanda. Baik, pertama domir musanna. Domir musanna tadi yang kita telah sebutkan, kita ada huma dan juga antuma. Ada dua sahaja. Huma dan juga antuma. Baik. Tanda untuk musanna. Untuk musanna perkataannya kita boleh kenal melalui tanda. Dan dia ada berapa tanda? 2. Dia ada 2 tanda sahaja. Rasa-rasanya ingat ke tak ingat? Ingat. Ingat. Di akhir Alif. alif nun. Dia, Nun, dan di patut awalnya bukan dengan Ya. Ya, masya-Allah. Dia kalau tanda yang Haji Zainun bagi dia bagi penuh habis. Baik, saya tunjuk dia punya tanda dia. Baik, tandanya ada 2 kan. Pertama, perkataan yang diakhiri alif nun dan nun itu berbaris bawah. Yang kedua, diakhiri ya nun, nun itu berbaris bawah. Dan kedua-duanya di awalnya bukan ya ataupun ta. Di awalnya bukan ya ataupun ta. Ini penting. Di awalnya bukan ya ataupun ta tu penting. Kenapa penting? FL. Kita dah belajar kalau perkataan yang bermula dengan ya ataupun ta itu dia selalunya ada kemungkinan besar dia adalah fi'il. Tapi kalau dia berakhir dengan alif nun dan juga ya nun, depan tu ya ataupun ta, confirm dia adalah fi'il punya. Confirm. Baik. Untuk musanna, tandanya ialah diakhiri dengan alif nun berbaris bawah. Alif dan juga nun di akhir perkataan. Baik, nun itu mesti berbaris bawah. Nun itu mesti berbaris bawah. Kalau nun itu berbaris atas, boleh tak? Tak boleh. Sebab dia dah ada dalam tanda. So tanda tu mestilah sebiji. Macam tu. Kalau dia lain daripada itu tak boleh. Kalau kita jumpa perkataannya berakhir dengan alif nun tapi nun itu baris atas. Ataupun alif nun tapi nun itu baris depan. Okay. Contoh, kita ada doa keluar tandas. Apakah doa keluar tandas? Alhamdulillahillazi. Yang panjang. Yang pendek, yang pendek. Alhamdulillahillazi. Yang pendek saja. Apakah dia? Haji saya yang panjang tu. Yang pendek sahaja. Mungkin yang panjang tu dia mencabar sikit, kita nak ingat kan. Tukar-tukar sebab banyak doa yang alhamdulillahillazi, alhamdulillahillazi kan. Silap-silap terbaca alhamdulillahirabbil alamin. Terbaca kan. Punyalah banyak kan. Sebab surah Fatihah pun terbaca kan. Cucu pun beli atuk baca apa. Lepas keluar tanda baca surah Fatihah. Baik. Yang pendek. Ini doa yang Nabi SAW sebutkan bila keluar daripada tandas, hanya pendek sahaja satu perkataan. Dia adalah Ghufranaka. Ghufranaka alhamdulillahillazi. Pendek. Kita baca Ghufranaka dah cukup. Ghufranaka ni keluar tandas. Ghufranaka. Untuk keluar tandas. Mungkin panjang tu susah sikit kita nak ingat. Kita ingat pendek pun okey dah. Ghufranaka. Yang alhamdulillahillazi tu kita ingat baca, okey. Kalau tak ingat ataupun nak cepat, kita boleh sebut je Ghufranaka. Ini sebutan untuk keluar daripada tandas. Baik. Dan perkataannya ka tu kita tahulah, ka tu sekali ke ataupun kita potong? Potong. Ka tu kita potong. Dia bukan sebahagian daripada perkataan. Maka apa yang tinggal? Ghufran. So Ghufrana. Macam nama masjid dekat Taman Tun kan. Ghufran. Sedap sebenarnya Jumaat kat situ, sejuk. Ghufran. Baik, dia berakhir dengan alif nun, betul? Ya. Adakah dia musanna? Bukan. Bukan. Kenapa bukan musanna? Kerana nun itu barisnya adalah baris atas. Maka dia bukan
musanna. Habis kalau bukan musanna, kenapa dia ada alif nun? Begitulah bahasa Arab. Ini kita bukan saja perkataan ghufrana, kan? Kita ada je perkataan apa? Ar-Rahmana. Betul? Kita ada Ar-Rahmani. Macam mana? Kan? So tidak semua yang alif nun itu dia adalah musanna. Pertama kita nak pastikan dia adalah baris Bawah. dia adalah berbaris bawah. Dahulu Baik. sebelumnya beralif. Sebelumnya itu adalah alif. Kemudian nak double confirm nak buat apa? Tengoklah pada terjemahan. Ada tak ada perkataan dua. Dua dia mesti akan tulis punya dalam terjemahan. Baik, yang kedua adalah ya nun berbaris bawah di akhir perkataan. Kita ada ya nun baris bawah di akhir perkataan. Sebelum ni pun kita ada tanda ya nun juga. Betul tak? Tapi ya nun baris atas. Betul? Untuk tanda tambahan isim. Kita ada ya nun baris atas di akhir perkataan. Contoh al-muttaqina. Betul? Al-muttaqina. Apa beza dengan ni? Bezanya ialah nun itu berbaris bawah. Dan huruf sebelum ya itu berbaris atas. So itu dia punya beza dia. Nun baris bawah dan huruf sebelum ya itu berbaris atas. Jika sini bunyinya adalah Al-Muttaqina. Al-muttaqina, di sini bunyinya akan jadi Muttaqaina. Muttaqaini. dia jadi muttaqaini. Dia akan jadi muttaqaini. Dua orang Jadi, bertakwa. dua orang yang bertakwa. Al-muttaqina ramai, dia jamak, dia adalah plural. Al-muttaqaini hanya dua orang sahaja yang bertakwa. Kalau macam mana kita nak bezakan Ustaz kalau kita baca kitab Arab yang tak ada baris? Macam mana? Macam mana nak bezakan? Tengok makna. Baca kitab Arab yang tak ada baris, yang belum diterjemahkan lagi. Mak tak tahu je. Tanya Ustaz. Baik, pertamanya kita akan nampak sebelum-sebelum tu atau selepas tu adanya alif nun, alif nun, alif nun. Sebab dia akan berubah daripada alif nun dan juga ya nun. Kan? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau yang begini muttaqain dan juga muttaqina selalunya dalam kitab, terutamanya kitab yang sekarang-sekarang lah, dia akan letakkan nun baris bawah ni. Dia akan letak ni je nak menunjukkan ini adalah Dua. musanna. So baris depan semua dia tak letak, dia cuma letak baris bawah nun tu je, ni. So orang yang baca tu tahu dah, ini adalah al-muttaqaini, bukan al-muttaqina. Ini adalah dua, dia bukan jamak, bukan ramai. Baik, maka tanda untuk musanna ada dua. Yang pertama alif nun berbaris bawah di akhir perkataan. Kemudian yang kedua ya nun baris bawah di akhir perkataan sebelum ya itu berbaris atas. Kedua-duanya tidak boleh didahului dengan ya ataupun ta. Tidak boleh. Kan? Contoh kalau kita ada tu'minani. Tu'minani. Baik. Ada tak? Kita nampak di belakangnya ada alif nun. Kan? Ada alif nun. Nun pula baris bawah. Okey, tanda dah cukup tapi depan itu ada ta. Baik. Terjemahannya tetap dia akan ada sebut dua. Tetap akan sebut dua. Sebab alif nun ini memang menunjukkan dua. Cuma apa beza dia? Dia Dia PL lah. Fi'ilnya ialah bezanya ialah ini fi'il. Yang ini contoh saya letak satu lagi perkataannya. Sebentar. Yalah kalau dah start, dah mula dengan ya dengan tak, automatik dah fail lah. Betul. Satu lagi
contoh mu'minani. Dia ada alif nun. Dalam terjemahan dia letak dua juga, cuma bezanya depan dia itu bukan ya ataupun ta, maka dia adalah Isim. isim. Untuk kita yang dah belajar isim dan juga fi'il, penting tak? Ada beza tak isim dan juga fi'il ni? Penting. Ada. Ada beza, sudah tentu ada beza. Sebab itu tak boleh salah letakkan kategori, betul tak? Ya. Kalau salah letak kategori, maka akan tersalah juga maksud yang hendak disampaikan, betul? Kerana mukminah ni itu adalah isim, menunjukkan dua orang yang beriman yang imannya itu macam mana? Ada masa. Ya, tak ada masa. Imam dia dah solid dah. Solid, tak berubah. Tak kira tempat, tak kira masa. Tapi kalau tu'mina ni, Berubah-ubah. kamu dua beriman tapi imannya itu dalam proses lagi. Dia sedang berusaha, mencuba kan nak capai ke tahap yang imannya itu tetap sentiasa kuat pun tak kira masa. Maka ada beza dulu. Sebab itu penting untuk kita dah belajar bahasa kan, bahasa Arab ni pada kita penting meletakkan kategori yang betul pada perkataan. Kerana makna yang nak disampaikan nanti, makna yang tersirat itu dia berbeza. Kalau terjemahan dia mungkin sama je, dua orang beriman. Maknanya lebih kurang je. Kan? Tapi untuk kita yang dah belajar bahasa ini sedikit, kita kata beza tu kan, tak sama tu'mina ni dan juga mu'mina ni. Masya-Allah. Saya waktu belajar bahasa Arab dulu lalu pada perkara ini, tapi sebab tak dimasukkan dalam Quran, so saya tak nampak apa bezanya. Dia adalah dua benda, dua perkataan yang lebih kurang sama je maksud yang hendak disampaikan kan. Dan bila nak menggunakannya pun kita rasa macam dua-dua ni lebih kurang je. Dia tak ada beza. Maka masya-Allah, saya sangat seronok bila kita paling tidak kan, katakan kita dah banyak belajar sampai inilah, segala isim mausul, isim isyarah, semua isim, banyak isim dah kita belajar. Tapi kita tak berapa nak dapat. Yang kita dapat hanya satu je. Ustaz, yang saya tahu hanya fi'il dan juga isim, Ustaz, dia berbeza. Isim menunjukkan sesuatu yang begini, fi'il dia menunjukkan begini. Itu dah cukup tinggi dah cukup masya-Allah dah. Sebab nak mendapat pengetahuan itu pun dia bukannya mudah. Kita bolehlah sebut kan kat orang point tu, tapi besok bila orang tu nak kenal, dia tak boleh nak kenal sebab dia tak lalu proses nak mengenal isim dan juga fi'il. Maka kita yang dah tahu, kita akan lebih menghargai perkataan tu bila Allah guna isim, dan bila Allah guna fi'il, kita akan lebih peka, bukan peka, lebih peka dan lebih menghargai perkataan yang Allah gunakan dalam ayat itu. Baik. Ini cerita kita tentang musanna, okey? Dah ada gambaran? Okey. Kita dah buat dah ni. Cuma saya nak refresh balik. Kan mungkin gambarannya itu dah mula kabur, nak bagi pekat balik lukisan tu. Mudah-mudahan membantulah insya-Allah. Sebab di akhirnya ialah kita bukan nak menghabiskan silibus. Di akhirnya bukan kita nak habiskan silibus. Kalau kata siapa yang belajar bahasa Arab komunikasi kan diguna buku Arab Madinah tu kan, biasa guna buku Arab Madinah kan. Betul. Kalau dia setakat nak menghabiskan buku Arab Madinah, dia boleh nak habiskan. Berapa kali dia nak habiskan pun dia boleh habiskan. Akan tetapi apa yang tinggal pada diri dia itu yang penting. Setelah buku Arab Madinah tu dia tinggalkan. Dia tinggalkan dekat rumah. Apa yang tinggal dekat diri dia daripada buku Arab Madinah itu yang dikira. Maka kita bukan nak kejar habiskan mengenal semua perkataan ini secara cepat, kerana yang kita nak adalah kita boleh praktikkan, kita boleh apply dalam ayat tu. Kita boleh letakkan kategorinya dan tujuannya agar kita boleh nak tadabbur perkataan tersebut. Ustaz, doa keluar tandas tu dah masuk balik Ustaz. Ya, apakah dia? Lepas download tu kita happy kan. Ya. Apakah dia Haji Sai? Silakan. Ghufranaka alhamdulillahillazi azhaba 'anil 'adza wa 'afani. Masya-Allah. Alhamdulillahillazi azhaba 'anil haza wa 'afani. Masya-Allah. Dia kadang Haji Sai kan.
bila kita nak baca tapi bukan pada tempat dia, kadang tak ingat kan. Tapi bila kita pergi masuk toilet, kita keluar tu dia automatik keluar kan. Betul Ustaz. Dia automatik dia keluar. Tapi kadang bila nak bila bukan pada tempatnya tu, kita nak ingat tu, tak ingat dia punya doa. Allah Ustaz. Kan Haji Syah tadi masuk tandas dulu. Tak keluar ada. balik kan? Tak ada. Ustaz 5 minit juga dia nak masuk balik. Dia itu kalau berdiri depan tandas tu nak menunggu doa tu download lama tu. Allah. Alhamdulillah. Baik. Ayat yang telah kita, masya-Allah. Ayat yang telah kita lihat, contohnya kita pergi secara laju sahaja sepintas lalu. Antaranya pada firman Allah Auzubillahi minasyaitanir rajim, qala sanashuddu a'dudaka bi akhika wa naj'alu lakuma sultanan fala yasiluna ilaikuma bi ayatina antuma wa manittaba'akuma al-ghalibun. Maka tengok pada ayat ni kita dah boleh kategorikan dia. Pertama, yang ada di sini semuanya adalah musanna. Kemudian kita boleh kategorikan lagi, kita ada bi akhika, dhamir yang lain. Bi akhika dia adalah apa? Mufrad musanna jamak. Dia adalah mufrad menunjukkan kepada satu, seorang. Bi ayatina, na ini terjemahannya adalah kami, maka dia masuk pada bahagian jamak ataupun ramai. Fawaswasa lahuma asyaitanu. Kita ada asyaitan. Syaitan pun berakhir dengan alif nun kan? Alif nun. Adakah dia dua syaitan? Dia bukan. Sebab nun itu berbaris depan. Liyubdiyalahuma ma wuriya anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa an takuna malakaini. Kita ada malakaini. Ya nun bari bawah di akhir perkataan. Huruf sebelum ya bari atas. Dan di awalnya bukan huruf ya ataupun ta. Malakaini. Au takuna minal khadidin. Wa qasamahuma musanna. Inni lakuma musanna laminan nasihin fadallahuma bighurur falamma zaqa syajarata badat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani. Baik, kita ada alif nun bari bawah di akhir perkataan. Maka ini adalah isim musanna, betul? Tapi ya. Tapi depan tu ada ya pula, alamak. Jadi kalau ya macam mana? Bukan. Kalau ya kita bukanlah, dia bukan isim musanna. Dia bukan isim musanna. Kita tengah cari adalah isim, bukan fi'il. Baik. Yakhsifani alaihima min waraqil jannah wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma an tilkuma asyajarati wa aqul lakuma inna syaitana lakuma aduwwum mubin. Bunyilah banyak huma dan juga kuma. Ustaz, dia boleh huma dengan hima Ustaz? Betul. Dia boleh jadi huma dan juga hima. Anhuma dan juga sawatihima. Dia boleh jadi huma dan juga hima. Dia sama macam hum. Dia boleh jadi hum dan dia boleh jadi him. Dia sama. Huma, hima, hum dan juga him. Tapi kuma dia hanya satu sahaja. Kuma sahaja. Dia tak boleh menjadi kima. Tak boleh. Barisnya hanya satu sahaja, kuma. Baik, saya ada tuliskan tak ke atas? Huma. Oh, tak ada di sini. Nanti boleh tambahkan di sini.
huma dan juga hima. Di sini. Saya tambahkan. Jazakillahu khairah. Qalu ajitana litalfitana amma wajadna alaihi aba'ana wa takuna lakumal kibriya wa ma nahnu lakuma bimu'minin. Okey, kita cari perkataan. Wa auhayna ila Musa wa akhi an tabawwa liqaumikuma bimisra buyutan wa ja'ujukum kata. Okey. Okey. Okey, alam naj'al lahu ainain. Ni saya ada ainain. Kita ada ya nun baris bawah di akhir perkataan. Sebelum ya itu huruf yang berbaris atas. Huruf awal itu bukan ya ataupun ta. Maka dia adalah apa kategorinya? Musanna. Baik, dia musanna tapi pada bahagian isim ke fi'il? Isim. Dia adalah pada bahagian isim. Dia namanya isim musanna. So yang ni kita sebut penuh lah. Kita sebut penuh untuk musanna. Mufrad, musanna dan juga jamak. Kita sebut nama penuh dia iaitu isim. Sebab apa? Fi'il juga ada fi'il mufrad, fi'il musanna dan juga fi'il jamak. Maka kita nak bezakan dia dua itu kita sebut isim mufrad, isim musanna dan juga isim jamak. Maka ainain adalah isim musanna. Wa lisanan wa syafatain. Kita jumpa lagi ya nun baris atas di akhir perkataan. Sebelumnya huruf berbaris atas. Di awalnya bukan huruf ya ataupun ta. Apakah kategorinya? Isim musanna. Dia adalah isim. Yang kedua dia adalah musanna. Wa hadainahu an-najdain. An-najdain ya nun baris atas, ya nun baris bawah di akhir perkataan. Huruf sebelum ya itu berbaris atas. Sebelum saya terlupa, kalau ada tanda yang saya tersalah sebut, tolong betulkan. Sebab ada waktu yang saya sengaja salah sebut. Tapi ada waktu yang kadang saya memang tersalah sebut dan saya tak perasan. Tolong betulkan. Jangan nanti rasanya macam ni. Kan? Tolong betulkan sebab kadang saya tersalah sebut. Itu Ustaz. Ya saya. Tadi masa wasyafatain dia Ustaz kata ya nun baris atas, saya pun berlengung sekejap. Itu perempuan tu. Macam mana Ustaz sekejap baris atas, sekejap baris bawah? Betul. Itulah tolong tegur. Sebab tak semestinya guru itu sentiasa betul kan. Dan menegur guru bukan tanda tak hormat. Tapi kerana kita pentingkan tanggungjawab kita, hormat kita terhadap ilmu tu yang lebih utama. So kadang saya tak perasan sebab ya nun baris atas lebih banyak dalam Quran berbanding ya nun baris bawah. So mulut dah biasa sebut ya nun baris atas, ya nun baris atas, ya nun baris atas. Perkataan tu dia mulut tu keluar, mata tengok lain, mulut keluar lain. Mulut keluar yang dah biasa tapi mata tengok tapi dia tak digest perkara itu. Itu yang Allah sebut sebagai summun bukmun umyun fahum la ya'qilun. Dia pekak, bisu, buta, dia tak berakal. Dia tengok tapi tak digest. So tak gunakan akal untuk nak digest apa yang dia nampak tu. So keluarlah perkara yang lain. Ustaz. Saya. Kadang-kadang Ustaz kena pura-pura bersalah lah Ustaz nak test kita orang. Memang saya memang tu sebut tadi, kadang saya memang sengaja sebutkan yang salah sebab nak tunggu orang betulkan. Tapi waktu tu akhirnya saya akan betulkan lah. Tapi ada time yang memang saya tak perasan saya salah dan saya tak betulkan lah sebab saya tak perasan. So saya bimbang itu yang akan jadi kekeliruan. Takut nanti kan Haji Yahya menung seorang sampai ke hujung, kita dah habis berjalan sampai ke jamak, Haji Yahya boleh musanna tak settle lagi. Dia tak boleh move on lagi. Itu masalah saya sebenarnya Ustaz. Saya the basic saya tu saya kena dapat betul-betul Ustaz. Kalau tidak saya pening. Betul. Sebab kita tak ada asas. Bila kita tidak ada asas,
Kita nak belajar basic. Basic tu kita kena dapat dulu. Kalau tak dapat basic terus pergi advance, habis hancur. Betul. Betul. Itu Betul, saya sebab minta itu- maaf lah. Saya sebab bab ni saya memang slow. Sebab apa saya... Tak apa. Semua Tak orang apa. Haji sama. Tak apa. Semua orang sama. Ajak Zainun terror. Saya dengar aja. Saya ada table depan saya sebab tu saya boleh jawab. Oh, mana Okey lah. Acik? Ha, Mana Acik macam tu? Kita tak ada table. Macam ni. kena buat lah. Oh, bukan Ustaz beri kat Ajah dulu. Tak, buat sendiri. Ya Allah, maaf Buat pandainya. nota. Nota. Biasalah ya. Pelajar lelaki selalunya dia table dia atas angin. Tapi dia cepat ingat orang lelaki ni. Tapi cepat ingat. Ha. Cepat ingat. Sebab berada atas angin tu yang lambat sikit kadang tu nak download kan. File tak tahu mana satu. Dia campur-campur file dia. Salah download. Itu yang lama duduk depan pintu tandas tu mana. Tak keluar. Baik, terima kasih Kak Nego. Dan saya ingatkan kelas ini dan seterusnya tolong tegur kalau kata saya sebut salah dan saya tak betulkan. Selepas tu terus beritahu sebab kadang saya tak perasan. Jazakallah khairah. An-Najdain, ya nun bari bawah di akhir perkataan. Sebelum ya itu hurufnya berbaris atas. Di awalnya bukan ya ataupun ta. Maka kategori ini adalah apa? Isim Pertama. musana. Pertama dia adalah isim dulu. Kemudian dia adalah Domir. musanna. Tak payah sebut domir, Ustaz. Mana Tak apa. domir? Domer kita sebut untuk itu saja, untuk domer je lah. Untuk kalau domer, contoh kita ada jumpa tak? Okey, contoh tadi kita jumpa ada kuma dan juga huma. Kan? Huma dan juga kuma. Itu domir. Baik, kita nak sebut apa kat sini? Untuk domer, kita boleh sebut isim, domer, Jam musanna. Okey. Atau kita boleh sebut domer musanna sahaja. Tak sebut isim pun tak apa. Sebab apa? Sebab domer dia memang semuanya Isim. adalah isim. Domer dia tak ada dalam fi'il. Domer dia isim saja. Maksud dia yang huwa hum hiya itulah. Dia itu semua adalah memang isim. Dia tak ada dalam fi'il. Sebab itu kalau kita jumpa haza, hazi ataupun allazina, kita sebut dia haza tu kita sebut dia apa? Isyarah. Kita tak sebut di isim pun orang boleh terima jawapan dia. Sebab apa? Itu memang ada dalam isim dia tak ada dalam fi'il. So untuk dhamir ada dua. Kita boleh sebut isim dhamir musanna penuh ataupun kita sebut dhamir musanna sahaja. Boleh. Tapi cadangan saya kita sebut penuh supaya kita nak selaraskan kita punya minda di mula-mula ni kan. Sebab an-najdain kita sebut isim musanna. So untuk huma dan juga kuma kita sebut juga isim dhamir musanna. Kita sebut penuh. Tapi nanti bila kita jumpa kawan kita yang sama-sama dia pun belajar bahasa Arab juga kan, kita sebut je dhamir musanna lah. Nampak ni sikit. Sebut ringkas je. Tak boleh sebut dulu. Tidak ada masalah. Baik, faman lam yajid fasiyamu syahraini. Kita ada syahraini. Syahraini. Ya nun baris bawah di akhir perkataan. Sebelum huruf ya itu Baris atas. Di awalnya bukan ya Bukan ya ataupun ta. Baik, maka kategori besarnya dia adalah Isim. isim. Detail sikit dia adalah isim. Domir musanna. Dia adalah isim musanna. Musanna. Domer dia hanya masuk pada domer sahaja. Untuk perkataan kita sebut dia isim musanna. Isim musanna. Mutatabi'aini. Sama juga. Ya nun bagi bawah di akhir perkataan sebelum ya huruf berbaris atas. Di awalnya bukan ya ataupun ta. Huruf pertama dia mim. Maka kategori besarnya dia adalah isim. Isim musanna. Detail sikit dia adalah musanna. Untuk dhamir musanna kita hanya guna untuk dhamir sahaja. Untuk perkataan kita
tak sebutkan domer, kita sebut terus isim musanna. Isim musanna. Min qabli an yatamassa faman lam yastati' fa it'amu 60 miskina. Dzalika litu'minu billahi wa rasulihi wa tilka hududullah lil kafirina adzabun alim. Baik. Ini banyak domir huma dan juga kuma. Wabarna alaihi wa min dzurriyyatihima. Kita ada wa najainahuma qaumahuma, banyaknya adalah huma. So domir huma saya kira mudahlah, huma dan juga kuma mudah. Baik, ini banyak domir huma ini ataupun yang musanna ini, musanna ini banyak digunakan dalam surah Ar-Rahman. Dia surah yang paling banyak ada domir musanna. Banyak musanna, sama ada domir ataupun perkataan. Sama ada domir musanna ataupun isim musanna. Dan juga kena berhati-hati, fi'il musanna juga banyak pada surah Ar-Rahman ini. Kita ada Rabbul Masyriqaini. So yanun ni banyak yang kita jumpa setakat ni yanun kan. Yang majoritinya. Yanun pada bawah di akhir perkataan sebelumnya huruf baris atas. Wa Rabbul Maghribaini. Baik, kedua-duanya adalah isim musanna. Baik. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma. Baik, kuma kita ada isim Domer. musanna. Baik. Tukadzibani, kita ada alif nun baris bawah di akhir perkataan. Huruf di awalnya ada ta. Maka kita tak terima dia sebagai isim musanna. Tak terima dia sebagai isim musanna sebab yang tengah kita cari adalah isim. Bukan fi'il. Maka kita tak terima. Marajal bahraini, yanu baris bawah sebelumnya huruf baris atas. Yaltaqiyani, kita ada alif nun baris bawah di akhir perkataan. Di awalnya ya, maka ada ya, kita tak terima dia sebagai isim musanna. Tapi nanti kalau fi'il musanna terima tak? Untuk fi'il kita terimalah, tapi untuk isim musanna tak terima. Bainahuma. Baik, ini adalah isim domir musanna. Panjang sikit nama dia. Barzakhun la yabghiyan. Alif nun baris bawah di akhir perkataan. Di awalnya adalah ya, maka kita tak terima dia sebagai isim musanna. Walaupun dalam terjemahan kalau lihat semua ni ada dua. Yaltaqiyan, dua laut bertemu. Tukadziban, kamu berdua dustakan. Yabghiyan, dua yang tidak bercampur. So ada dua dalam terjemahan tetap, tapi yang kita sedang fokus adalah isim. Maka bila ada ya dan ta kita hold dulu. Dua laut yang tak bercampur. Okey, itu yang telah kita lalu pada musanna. Okey, musanna. Bukan pelajar. Ini kita nak recap sahaja musanna. Boleh? Ustaz, yang mufrad tadi memang tak ada tanda Ustaz mufrad tak ada tanda. Mufrad dia tidak mempunyai tanda khusus. Dia kena tengok pada perkataan itu apa. Dia boleh jadi apa-apa je. Dia boleh jadi benda, dia boleh jadi orang, dia boleh jadi apa-apa. Contoh kita ada perkataan walaqad ataina Musa. Musa nama orang kan? Dia masuk kategori isim alam. Betul? Baik, kalau kita nak letakkan dari sudut bilangan dia mufrad ke musanna ke jamak? Mufrad. Satu. Apa tanda? Tidak ada tanda. Sebab itu Musa tu menunjukkan kepada seorang. Wa ja'alna ibna Maryam. Baik, perkataan ibna. Terjemahannya, kalau ikut terjemahannya, kalau kita guna perkataan kita bin lah. Bin. Kalau terjemahan Arab adalah seorang anak lelaki.
Maka kategorinya apa? Mufrad, musanna, jamak. Mufrad. Kategorinya adalah mufrad, singular. Macam mana tahu? Memang tak boleh nak tahu, kena tengok pada terjemahan. Sebab ibna seorang anak lelaki. Kalau dua anak lelaki, dia jadilah ibnani. Kan? Ibnani. Kalau ramai, jadilah dia Ibnu. dia jadi banina. Banina. Kalau sekolah kan, sekolah ada guna banin, banat tu kan, banin. Yang sama juga dengan Bani Israel. Bani Israel tu, bani tu banin lah asalnya. Asalnya adalah banin, anak-anak Israel, anak-anak keturunan. Tapi dibuangkan nun itu sebab dia adalah dalam Arab kita sebut dia sebagai mudhaf, dia disandarkan. Kalau macam banin, anak-anak, dia umum. Anak apa? Israel. Jadi disandarkan dengan satu perkataan yang lain, maka huruf nun itu dibuang. Begitu. Sebab dia sandar pada Israel tu Ustaz. Dia sandar pada Israel itu. Jadi dia dibuang. Baik. Maryam 1, 2, 3 mufrad, musanna, jamak. 1 dia mufrad. Wa ummahu. Hu ni kita buang. Umma ni apa? Umma mufrad. Selalu kita guna ummi. Maksudnya apa? Mak ataupun ibu. So mufrad, musanna, jamak. Mufrad 1 dan maknya. So mak dia ada 1, seorang sahaja. Maka masuk kategori adalah mufrad. Tanda tak ada sebab perkataannya Musa beza. Tak ada tanda yang sama dengan ibna. Tak ada juga tanda yang sama dengan umma. Kan ayatan. Tanda. Isim. Dia adalah satu tanda. Sebab itu dalam Quran kita ada tak perkataan ayat? Ada. Ayat maksudnya apa? Tanda-tanda. Tanda banyak. Ada Dia apa? Plural. Ayah satu tanda. Dia singular. Apakah tanda untuk kenal dia mufrad? Tak ada. So memang perkataan tu memang kena untuk mufrad dia mencabar sebab kena tengoklah dia punya perkataan tu apa. Kalau kita tahu di isim, first kita kena kenal dia adalah isim dulu. Lepas pada tu baru kita boleh tengok pada bilangan. So itu membantulah. First kita kenal dulu perkataan tu isim. Lepas daripada isim itu baru kita pergi tengok. Dia adalah boleh tengok dia mufrad, musanna ataupun jamak. So keyword dia pertama sekali kenal isim dulu. Isim. Kategorikan perkataan dulu. Kita tahu di isim, lepas tu barulah boleh kita letakkan dia punya kategori. Macam ibna ni saya tahu di isim. Umma saya tahu di isim. Ayah kita boleh tahu di isim sebab ada tanda dia. So bila tahu di isim, okey, kita boleh carilah dia mufrad, musanna ataupun jamak. Ustaz, yang umma tu macam mana Ustaz tahu dia? Yang umma ni sebab saya tahu maknanya adalah makna. Okey. Saya tahu melalui makna. Ustaz, ya saya silakan. Kalau rajin yang saya tahu mufrad ni selalu dalam kamus Arab dia dalam bentuk mufrad, betul tak? Betul. So kalau rajin kita boleh check lah dengan kamus ayat. Betul. Betul. Dalam kamus semua yang diletakkan perkataan yang berbentuk mufrad singular. So kalau rajin itu saya kata tengok perkataan tu, tengok terjemahannya apa. Kan kalau macam contoh kita tak tahu perkataan umma ni tadi, apa benda umma. Tengok terjemahan diletakkan ibu. Oh kita tahu lah ibu ni mestilah isim, kan, mestilah kata nama bukan kata kerja. Kan, so kita tahu oh ini isim satu sebab dia terjemahan dia ibu bukan ibu-ibu. Kan, kalau ibu-ibu dia dah jadi lain. Lain daripada tu, daripada situ umma ataupun apa je perkataan ibna dan sebagainya kita boleh lihat pada kamus, kerana kamus sebenarnya diletakkan perkataan yang berbentuk mufrad. Maka untuk mengenal mufrad, antara yang membantu adalah penguasaan terhadap kosakata Quran, terhadap vocabulary. Itu dia membantu untuk nak kenal. Sebab itu ini bukan saya nak promote. Sebab itu lepas kita belajar bahasa Al-Quran, perkara yang seterusnya yang saya perkenalkan, yang saya lihat adanya keperluan itu adalah untuk kita menguasai kosakata Quran. Kosakata Quran itu kita kuasai dan dia perkara yang mudah sebenarnya, walaupun kita rasa nak hafal vocab bahasa Arab ni banyak kan, bukan bahasa Arab, Quran ni banyak
Kan ada 60 lebih, 70 lebih ribu perkataan. Banyaklah kita rasa nak hafal tu. Yang mana sebenarnya kalau kita pecahkan dia, kita balikkan dia kepada root word dia, kata akar dia, dia hanya ada lebih kurang 1,500 saja, 1,000 hingga 1,700 root word sahaja. Itu je sebenarnya. So penguasaan terhadap kosakata dia membantu. Sahaja Ustaz Ya? 1,000 sahaja. Tak banyak kan, sebab rata-rata kita boleh berbahasa Inggeris. Banyak sebenarnya perkataan yang kita kuasai kan, dalam bahasa Inggeris untuk bolehkan kita nak bercakap tu lah. Cuma kita tak kira sebenarnya banyak je perkataan bahasa Inggeris tu yang kita tahu. Begitu juga dalam bahasa Quran, dalam Quran ni perkataannya majoritinya kita dah familiar dah biasa dengar dah perkataannya kan. Contoh perkataan qalu, biasa dengar tak perkataan qalu? Yes. Biasa dengar dah. Perkataan qala biasa tak dengar? Biasa. Haji Zainul boleh bagi lagi dia punya terjemahan kata dia. So sebab apa kita dah biasa. Perkataan kitab biasa tak dengar? Biasa. La'allahum biasa dengar. Perkataan ila biasa, laqad biasa. Kaum biasa tak dengar? Biasa. Lana tahu apa dia. Min tahu. So majoriti dalam ni kita dah tahu dah perkataan dia apa. So daripada 1,000 tu tolak ni boleh je sebenarnya kita mengingat. Dan antara cara yang kita buat adalah dengan dulu saya belajar setiap kelas ada fizikal. Itu mula saya kenal dengan kalau bahasa kita harfiah lah, terjemahan perkata. Kena hafal makna setiap perkataan tu, dan itu saya didedahkan sebelum belajar bahasa Arab. Sebelum ke Yaman waktu saya umur 12 tahun dah didedahkan dengan hafalan perkata tu, dan tu sangat membantu. Lepas tu saya melihat saya nak kongsikan perkata ini kepada semua, tapi sebab sekarang ni pertama kelas fizikal yang terbaik lah. Yang kedua, bila dah tak ada kelas fizikal, kita tukar metod ni dengan kita guna apps. Kita guna apps. Dia macam kita beraktiviti lah, macam main game tu. So dia akan keluar soalan yang kita jawab. Mula dia akan keluar dulu makna perkataan tu, kemudian dia akan keluar soalan yang kita akan jawablah soalan-soalan tu. Dia akan tanya perkataan qala, terjemahannya kita pilih. Dia ada pilihan 1, 2, 3, 4, pilih apa. Dia ada, lepas tu dia keluar perkataan min, pilihlah apa. Lepas tu nanti dia keluar perkataan kepada, cari Arabnya itu apa. So kita menjawab soalan untuk kita nak kuasai perkataan-perkataan tu, dan dia pergi kepada setiap ayat. So ayat pertama dia akan ulang dulu, kemudian bagi ayat kedua dia akan ulang dan seterusnya. Baik. Jamak adalah bahagian yang ketiga yang menunjukkan kepada plural ataupun ramai. Dan untuk jamak yang pertama sekali adalah domer. Domer yang kita nak kenal, 3 daripadanya kita dah kenal. Pertama hum, yang kedua antum, yang ketiga nahnu. Ini kita dah kenal, kita dah ambil dah dalam 8 domer yang asas tu. 2 ini sahaja yang baru bagi kita. Yang pertama hunna dan yang kedua adalah antunna. Hunna dan juga antunna. Bezanya apa? Bezanya hunna digunakan untuk feminin, begitu juga dengan antunna digunakan untuk feminin. Kenapa di awal dulu kita tak belajar hunna dan juga antunna? Kerana sangat sedikit penggunaannya dalam Al-Quran. Sangat sedikit. Hunna dan juga antunna kita akan jumpa hanya pada ayat-ayat yang cerita tentang wanita lah. Sahaja. Sahaja. Contoh cerita tentang talak. So kita akan jumpalah. Cerita tentang mahram, tentang penyusuan. So kita akan jumpa domer hunna dan juga antunna. Lain daripada itu, boleh katakan kita tak jumpa pun domer ini. Kenapa? Kerana dalam Quran, wanita ataupun perempuan dia masuk sekali dalam hum. So, bila awal Allah sebut hum, itu masuk sekali hunna dalam tu. So sebab tu dia tak banyak lah dalam Quran. Begitu juga dengan antunna, kan, dia masuk sekali dengan antum. Bila Allah sebut la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa, Allah gunakan perkataannya dalam bentuk antum untuk maskulin, tetapi dalamnya masuk dalam tu adalah feminin. Wa antum ta'lamun, sedangkan kamu
mengetahui wa antum. Dah, antum tu masuk dalam dia sekali adalah antunna. Sebab tu Quran dia tak banyak ada perkataan antunna dan juga hunna menunjukkan kepada feminin. Dia hanya nanti ada khas bila penceritaannya hanya untuk wanita sahaja. Yang di dalam itu hum tak termasuk, antum pun tidak termasuk. Maknanya kan, lelaki janganlah cuba nak cross border pergi ke bahagian wanita itu. Dan wanita bukannya boleh cross border pergi bahagian lelaki, taklah. Tapi selalunya wanita itu dia sentiasa berdamping dengan lelaki, dan itulah sunnatullahnya, lelaki kena menjaga wanita. Baik, ini bukan diskriminasi. Al-Quran tidak mendiskriminasi wanita, kan, tetapi Al-Quran meletakkan dhamir itu hanya pada penggunaannya sahaja yang khusus. Ustaz, Ya, saya silakan. nak tanya. Ini macam hun apa ni, dia rujuk pada hubung dengan manusia ataupun boleh benda yang muannas. Baik. Untuk dhamir yang jamak ini, bila dah sampai tang jamak, selalunya dalam kita cerita spesifik Quran secara khusus digunakan untuk manusia sahaja. Digunakan untuk manusia sahaja. Untuk mufrad dan juga musanna itu ada digunakan untuk benda. Ada kadang-kala orang gunakan untuk benda. Ini bukan cerita dalam Quran lah, cerita secara umum penggunaan bahasa Arab. Tetapi kalau jamak itu memang digunakan untuk manusia sahaja, untuk manusia, untuk dhamir, Tapi untuk tanda-tanda dia itu nanti ada untuk lain juga. Untuk dhamir hanya digunakan untuk manusia sahaja. Untuk manusia. Kita tak katalah unta kan. Unta antunna. Kita tak kata, ataupun hunna. Kan, walaupun dalam tandanya itu kita akan gunakan tanda musanna, tapi untuk dhamir kita tak guna. Selalunya untuk contoh kita sebut dah perkataan as-samawat, ni kita biasa guna, biasa jumpa dalam Quran. Baik, perkataan as-samawat sebenarnya bentuknya adalah bentuk feminin. Ini adalah bentuk untuk jamak. Kan, macam mana tahu jamak? Ada tanda dia. Ni nanti kita akan belajar, tanda di sini adalah alif ta. Tapi kita tak guna antunna as-samawat ataupun hunna as-samawat. Ada digunakan dalam Quran, ada digunakan, cuma dia tak digunakan secara, kita katakan secara meluas, secara rasmi. Tapi dalam Quran ada digunakan untuk merujuk kepada benda-benda. Ada juga digunakan untuk merujuk kepada benda-benda. Tapi yang selalu digunakan dhamirnya di depan adalah hiya. Itu selalu digunakan. Adalah hiya, merujuk kepada feminin yang mufrad yang satu. Tapi kalau guna hunna boleh tak? Boleh, tidak ada masalah. Kalau guna hunna ataupun hinna boleh, tidak ada masalah. Ada waktu yang Al-Quran gunakan hunna dan juga hinna. Contoh kalau kita lihat baik pada surah Al-Quran. Ada surah Asy-Syura. Surah yang ke-42, ayat yang ke-5. Ayat yang ke-5. Takadus samawatu yatafattarna min fawqihinna. Ini ada perkataan hinna di sini. Hinna. Hinna ini merujuk kepada apa? Merujuk kembali kepada dhamir. as-samawat ini, iaitulah langit-langit. As-samawat, langit-langit. Dia jamak.
Dia jamak. Dia jamak yang berbentuk feminin. Dia jamak yang berbentuk feminin. Maka digunakan hinna. Ada tak penggunaan ini kan? Ada. Tapi selalu tak kita jumpa, jarang kita jumpa dia disebahkan kepada selain daripada manusia. Tapi ada tak? Ada. Boleh tak? Boleh. Tidak ada masalah dari sudut bahasa. Macam juga surah Ad-Dukhan tu Ustaz, yang ayat 39 tu. Ma khalaqna huma. Itu langit dan bumi jugalah kan? Ayat 39. Ad-Dukhan. Baik. Ma khalaqnahuma illa bil haqq. Betul? Huma ini merujuk kepada langit dan juga bumi. Betul? Betul. Okay, baik. Maka untuk jamak awalnya ialah 5 dhamir untuk maskulin dan juga feminin. Hum, hunna, antum, antunna dan juga nahnu. 3 kita dah biasa, 2 sahaja yang kita nak biasakan, hunna dan juga antunna. Nanti kita akan lihat ayat-ayatnya di dalam Al-Quran. Jangan bimbang, dia tak banyak tempat yang menggunakan hunna dan juga antunna. Baik. Ada soalan sebelum kita tutup? Ada? Alhamdulillah. Selalu dengar yang orang sebut jamak muzakkar salim tu apa pula lah? Selain jamak itu dalam kategori jamak lah. Jamak muzakkar salim itu juga dalam bentuk salah satu kategori dalam jamak nanti akan kita pelajari. Jamak di awal kita kenal dia punya dhamir, kemudian kita akan lihat kepada dia punya tanda. Tapi tanda untuk jamak dia ada beberapa. Kalau tanda asas dia akan hanya ada 3 sahaja, tetapi dia nanti akan ada satu kategori yang tiada tanda. Dia macam mufrad, dia tak ada tanda. Dia tak ada tanda, tapi dia ada pola perkataan itu yang tertentu yang menunjukkan dia adalah jamak. Nanti kita akan lihat ke depan, dan saya akui bahagian ini adalah bahagian yang mencabar, maka saya mengharapkan semuanya bersabar untuk terus mempelajari. Kita akan bergerak dengan perlahan insya-Allah, kerana saya kira tidak ada keperluan untuk kita nak bergerak laju sebab kita tak ada exam yang kita nak kena hadapi pada hujung tahun ni kan, ataupun ada tesis yang kita nak kena hantar. So kita bergeraklah seadanya kan, yang mana boleh kita gerak pace kita laju sikit, kita gerak laju. Mana yang kita perlu perlahan, mana yang perlu kita ulang insya-Allah. Bayaqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ij'al hadza jama'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Amin. Terima kasih Ustaz. Subhanallah wa asyhadu an la ilaha illa anta illa astaghfiruka wa atubu Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Sama-sama. Terima kasih semua. Ajar Nuriah ke tu? Ajar Nuriah, masya-Allah. Pakai telefon aja. Allah Akbar. Oh tu. Baru bersuara. Masya-Allah. Di sana pukul berapa ni? Tak, pukul berapa dah start tadi pukul 3 sini. Oh, Pukul Swiss 3 tu ya. Siang hari. 6 hours different. Masya-Allah. Masya-Allah. Dia pergi dengan siapa tu? Dengan geng lah, dengan Zainun. Itulah teka dah. Lamanya. Sampai 28. Itulah. Masya-Allah. Tahulah ni, Tanta tahan 2 minggu je. Oi, kau main.